Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tughfaruz dzunub wa bi karamihi tustarul uyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, selamat tuan-tuan dan puan sekalian. Malam ni kita sambung kajian kita Kitab Sulul Salikin, masih lagi dalam bab ketiga, menyatakan rahsia sembahyang. Masih lagi dalam bab ketiga, menyatakan rahsia sembahyang. Kalau ikutkan kitab saya ni, muka surat 223. Kalau kitab lama tu, tu tak sama kan. Kitab ni apa ni, cetakan baru. Dia 223. InsyaAllah bab yang ketiga dan menyatakan rahsia sembahyang. Hari itu kita dah cerita pasal rahsia rukun sembahyang. Rukun sembahyang hinggalah tahiyat akhir. Kita malam ni insya-Allah kita sambung, iaitu rahsia sembahyang tahiyat akhir. Jadi kemudian asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita berhenti di tahiyat tu. Kemudian maka engkau ingatkan pada ketika mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa memohonkan rahmat bagi Nabi. Jadi ketika kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita tahiyat, kita sesungguhnya kita memohon kepada Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau memohon doa ketika itu, doa kepada Allah Subhanahu wa taala serta hadir hati dan merendahkan diri dan menghinakan diri. Sebab kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita tahiyat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita dalam bab rahsia. Makna rahsia ni apa? Menceritakan perkara khusyuk dalam sembahyang. Bagaimana kita menghadirkan hati kita. Sebab tu yang penting tu. Dalam ruh sembahyang tu khusyuk tu. Luaran itu bab rukun tu pun syarat itu dikira berkenaan dengan fiqh. Maka ni tasawuf. Maka dimulakan dengan rahsia. Bagaimana kita agar sembahyang kita khusyuk. Setiap bacaan yang kita baca itu, kita hadirkan hati kita. Jangan mulut kita mengatakan sesuatu, hati kita pergi tang mana? Hati kita lari. Jadi tak sesuai mulut dengan hati. Jadi berhati-hatilah dengan hati. Terlebih-lebih ketika sembahyang. Sembahyang ni kena hadirkan hati. Sebab dia mudah. Sebab dalam kita sembahyang tu, berapa peratus kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala sembahyang kita? Ada orang yang 20% yang ingat Allah. Sebab itulah mudah kita melupakan berapa rakaat aku sembahyang ni, kan? Apabila kita main rumah, kat rumah tu mencabar. Kalau kita main kat rumah, sembahyang apa? Sembahyang kalau bukan sembahyang 2 rakaat lah. Sembahyang kalau sembahyang 2 rakaat pun lupa, yang itu teruk sangatlah tu. Kan? Teruk sangat tu. Selalunya sembahyang yang 4 rakaat. Memang luhur ke asar ke ataupun isyak ataupun sembahyang maghrib. Yang 3 rakaat. Itu. Dan ada 20% tu
dia khusyuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala, hadirkan hati dia, itu dah lupa dah rakaat ni. Rakaat ke berapa dah? Sebab apa? Banyak pada dalam sembahyang itu dia bukan ingat Allah. Dia tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat benda yang lain. Setan ni dia reti kita, dia pandai kita. Dia pandai, dia tahu. Ada masa kita sembahyang, dia ingatkan kita perkara-perkara yang lama, yang kita tak ingat pun dah 20 tahun lepas dah, 40 tahun lepas dah. Kalau umur 40 tahun dah, kadang-kadang masa-masa kecil tu, dia ingatkan kita balik benda tu. Jadi dia kena hati-hati. Jadi kita hadirkan hati dan merendahkan diri dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Kemudian maka engkau memberi salam, maka kita beri salam. Habis dah kan? Memberi salam dan engkau niatkan ketika itu memberi salam akan malaikat dan segala yang hadir daripada jin dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Maka niatkan beri salam kepada malaikat dan kepada jin dan kepada manusia yang hadir. Dan engkau niatkan pada ketika itu memberi salam itu akan menyudahi akan semayang. Maka niatkan akan, maka berakhirlah semayang di situ, menyudahi semayang kita. Sebab semayang itu dibuka dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itu. Serta engkau ingatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas diberinya akan dikau taufik bagi menyempurnakan semayang. Bersyukur kita kepada Allah. Sebab itulah ketika kita lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kata apa? Alhamdulillah. Itu kalimat syukur. Maka kita bersyukur kepada Allah sebab Allah telah beri kita peluang. Allah bagi kita peluang, kita tunai semayang. Kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, kita kena ada rasa raja' wal khauf tu kena ada. Kita mengharap kepada Allah dan kita takut apa? Allah tidak terima semayang kita. Dan kita mengharap Allah terima semayang kita. Dua tu kena ada dalam diri kita. Jadi ingatlah, mana ketika kita salam tu dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberinya akan dikau taufik bagi menyempurnakan semayang itu. Serta malu engkau kepadanya atas taksir ke dalam semayang, maka malu kita kepada Allah. Sebab itulah kita ketika Alhamdulillah, lepas tu kita istighfar, Astaghfirullahalazim, malu. Pasal apa? Dalam semayang kita tadi taksir. Taksir apa? Tak sempurna kita buat benda tu. Semayang tu tak sempurna 1%. Dalam semayang kita macam-macam yang kita ingat. Walaupun kita tengok hadirkan hati ni, walaupun kita kita hadirkan hati tu, tiba-tiba dia pergi kita ke lain, maka balikkan, ingat, hadirkan balik. Dia tarik balik. Dia ni apa nama, hati ni macam tu. Dia pergi tempat lain, dia tarik balik, hadirkan balik semayang tu, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita salam tu, kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dalam semayang kita taksir yang di dalam semayang itu tadi. Dan takut engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala barangkali tiada diterimanya semayangmu itu dengan sebab kesalahanmu kepadanya. Sebab kita takut Allah tak terima semayang kita, dosa kita banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saja ataupun tak sengaja, dosa tu ada. Jadi macam-macam dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut tak diterima Allah semayang kita. Tetapi sungguh pun demikian, itu hendaklah engkau harap, ada raja ni harap. Walaupun kita takut kepada Allah tadi tu, tak diterima, tapi kena kita ada raja, ada rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima harapan itu ada, agar Allah menerima semayang kita dengan anugerahnya dan dengan rahmatnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu Arhamur Rahimin, yakni terlebih kasih sayang kepada hamba-Nya. Jadi kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terima semayang kita. Ini kena ada raja, harapan. Walaupun kita tengok kita dalam doa kita ni penuh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikutkan logik, tak padan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan permintaan kita, dengan dibandingkan dengan dosa, dengan ibadah kita buat. Kita minta apa kepada Allah? Ya Allah, berikanlah aku surga. Masukkan aku ke dalam surga, ya Allah. Ya Allah, bersamakanlah aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Itu permintaan kita kepada Allah. Kalau ikutkan logik, Allah.
Kita bandingkan dengan Nabi, dengan sahabat, jauh ibadah depa, dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkanlah lauzi'nya tak padan pun. Tapi dengan harapan kita Allah Subhanahu wa taala itu Arhamur Rahimin, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga ya Allah bersama nabi-nabi dan siddiq. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala dalam Ihya Ulumuddin, fa hadza tafsilu salatil khashi'in. Maka kita bincang sebelum ni, maka inilah semua perbincangan berkenaan dengan solat orang yang khusyuk. Kata Imam Al-Ghazali, inilah perbincangan mengenai solat orang yang khusyuk. Allazina hum ala salatihim khashi'un, yang Allah Subhanahu wa taala telah pun menggelar mereka orang-orang yang sembahyang dia khusyuk. Dalam Quranul Karim, gelaran orang yang sembahyang khusyuk ni khashi'un, wallazina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga sembahyang dia. Yuhafizun, muhafazah, dia menjaga sembahyang. Dia jaga sembahyang dia. Sebab dia jaga kewajipan yang Allah berikan kepadanya, Allah jaga dia. Kita ni apabila kita menjaga Allah, Allah jaga kita. Macam tu, jaga Allah, Allah jaga kita. Kita jaga sembahyang tu, kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga betul-betul, kita sempurnakan betul-betul, maka Allah pun jaga kehidupan kita. Jaga kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala jaga kita, hidup dan mati kita. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi masalah dia pasal apa? Banyak masalah dalam kehidupan kita. Sebab kita tak jaga Allah. Allah pun biar kita macam tu, terombang-ambing dalam kehidupan ni. Jadi kalau kita nak dekat, kalau kita nak dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kena jaga Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Tuan-tuan rahmakumullah. Itu gelaran yang kedua. Al-wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Dan yang ketiga, wallazina hum ala salatihim daimun. Ni. Dan orang-orang yang sentiasa dalam keadaan sembahyang ni, dia daimun istiqamah. Dalam sembahyang dia, istiqamah dalam sembahyang dia. Tidak mengubah dia keadaan. Dalam keadaan miskin, dia sembahyang. Kaya pun sembahyang. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan miskin, subhanallah, pergi masjid, pergi surau. Dalam keadaan miskin dia rajin sembahyang. Allah uji dengan kekayaan. Tak nampak dah. Tak nampak dah. Pergi mana si bulan, tak nampak dah. Sibuk dengan kekayaan yang Allah beri itu. Ini yang bahaya. Sebab apa? Kita tengok Allah uji dengan kesusahan, Allah uji dengan kemiskinan. Beramai orang yang melepasi ujian ini. Ramai orang yang berjaya dengan ujian ini. Tapi ketika Allah uji dengan kekayaan, masa tu nampak. Perangai orang tu nampak. Masa diuji dengan kekayaan. Kita contoh bangsa Yahudi, Bani Israel. Ketika diuji dengan kesusahan, mereka boleh melaluinya. Mereka boleh melepasi ujian itu. Diuji mereka dengan dijadikan mereka hamba sahaya oleh Firaun. Dipaksa kerja. Mereka, anak lelaki mereka dibunuh. Mereka ujian itu selamat. Tapi ketika dilepas mereka daripada siksaan itu, ujian itu, Nabi Musa membawa mereka pergi, memerdekakan mereka. Apa yang jadi? Perangai mereka, tengok, makin menjadi. Allah turunkan manna wa salwa, tak cukup. Nak makanan pula. Nak minta Tuhan yang nampak pula. Mereka nak minta Tuhan, ya wahai Musa, jadikanlah kepada kami Tuhan sebagaimana orang-orang yang kami melihat mereka tu Tuhan dia ada. Mereka menyembah berhala. Mereka buat Tuhan, subhanallah. Dengan ujian kesusahan, mereka lepas. Tapi ketika suatu ujian kemudahan, maka banyak yang tersesat, banyak yang jatuh, dan banyak yang gagal ketika itu. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang ni. Maka kita jaga sembahyang kita. Dalam keadaan kaya pun sembahyang, miskin pun jaga sembahyang tu. Subhanallah. Sebab kebahagiaan itu bukan dengan harta dan kekayaan itu. Tapi kebahagiaan itu ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam hati kita itu sakinah. Punca daripada kita ikut Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, gelaran ketiga.
wallazina hum yunajuna Allah taala. Wallazina hum, ini bukan Quran, yang tadi tu bukan semua tu. Wallazina hum yunajuna Allah taala ala qadri istita'atihim fil ubudiyah. Dan mereka yang sentiasa munajat kepada Allah. Munajat ini apa? Meminta kepada Allah. Munajat. Dan dia bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah dalam keadaan yang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak ada nilainya. Subhanallah. Kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah cipta daripada tiada menjadi ada. Sebelum ni kita tak ada apa pun. Allah jadikan kita atas dunia ni. Allah sempurnakan nikmatnya. Khalaqa fasawwa. Allah cipta kita. Allah sempurnakan ciptaannya. Boleh kita melihat, boleh kita berkata-kata dengan fasih, orang faham perkataan kita, boleh kita berjalan dengan kaki kita dengan sempurna, kesihatan kita ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana yang kita dustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jadi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekira-kira kuasa mereka itu dalam kehambaan mereka. Wabillahi taufik wal hidayah. Ini habis dah berkenaan dengan pasal yang ketiga, itu berkenaan dengan rahsia rukun sembahyang tu. Habis datang ni. Masuk kita pada malam ni al-faslur rabi', fasal yang ketiga, fi adabil imami wal qudwah. Itu berkenaan dengan menyatakan adab imam dan makmum yang mengikut akan dia. Jadi di sini berkenaan dengan adab imam dan makmum. Ini perkara ni penting. Sebab adab imam dan makmum, mana terlepas daripada fiqh, di sini ada disebut dengan tasawuf, iaitu adab. Bagaimana adab imam dan makmum? Bagaimana adab kita melantik imam? Bagaimana memilih imam? Yang itu. Jadi fasal yang keempat ini dia khas menyatakan bab adab berkenaan dengan imam dan juga makmum. Adalah bagi imam. Yang pertama kita cerita imam dulu. Adalah bagi imam itu adab yang terdahulu daripada sembahyang dan adab yang dalam bacaan dan adab yang dalam rukun sembahyang dan adab yang kemudian daripada salam. Itu kita akan cerita, no? Adapun adab yang terdahulu daripada sembahyang itu iaitu 6 adab. Itu bab yang pertama kita cerita dalam fasal yang keempat ini. Iaitu apa? Iaitu adab yang terdahulu dalam sembahyang itu ada 6 perkara. Yang pertama, bahawa hendaklah yang jadi imam itu orang yang disukai oleh makmum. Itu penting. Jadi imam tu mesti orang yang disukai oleh makmum. Jadi makmum tu suka dia apa? Adab dia elok, perangai dia elok. Bukan imam cari pasal. Cari pasal, imam cari pasal. Suka marah ke, suka tak apa nama, gaduh ke orang lain. Tak boleh jadi imam tu. Jadi orang imam ni mesti disukai oleh makmum dia. Orang suka kat dia. Dan jika bersalahan makmum itu pada bencinya dan sukanya, maka adalah yang diikut itu perkataan orang yang banyak. Contoh apa? Bersalahan. Bersalahan apa? Tak sepakat dia apa? Hang setuju tak imam ni? Kata apa? Saya tak suka imam ni. Ni kata saya suka. Tengok berapa orang yang suka. Yang suka 10 orang, yang tak suka 3 orang. Ambil suara yang 10 orang tu. Kan? Ambil suara banyak. Padahal menyukai jadi imam itu. Jadi ketika lantik menjadi imam itu, kita tengok jemaah. Dia melantik imam ni apa? Dia tengok jemaah. Contoh apabila ada jemaah 30 orang. Kita mai calon imam 3 orang. Kita tengok, kita undi siapa yang suka imam ni. Tengok berapa. Dia kena macam tu. Sebab apa? Kenalah imam disukai agar jemaah itu tak lari. Agar jemaah tu tak lari. Kalau letak imam tak disukai, sebab apa? Sebab dia dekat dengan pengurusi. Kan macam tu juga. Sebab apa nanti imam ni? Bacaan dia pun biasa ya. Apa nama orang tak suka? Dekat dengan pengurusi, menantu pengurusi. Menantu pengurusi. Sebab tu jemaah lari. Kena adabnya tu juga. Padahal Islam ni atuk cantik dah. Tapi kita kadang-kadang tak buat. Yang tu. Lepas tu apa? Dan jika ada yang suka itu sedikit tetapi orang yang soleh. Ni juga tengok. Tapi kalau ada yang suka tu sikit, tapi orang yang suka tu orang soleh. Yang tak suka tu geng-geng tak ambil sembahyang.
Itu yang tak suka tu yang tak sembahyang. Yang suka tu orang soleh yang sembahyang. Maka ambil orang yang sikit tu. Kadang-kadang dalam musyarat ni, tahulah kan, kata musyarat. Kalau musyarat ni ramai, tapi sembahyang tu tak ada. Yang tu. Pasal apa? Musyarat tu setahun sekali, 2 tahun sekali. Yang tu ramai orang. Dijemput ramai. Dalam masa itu mereka tak tahu tu imam ni macam mana. Jadi mereka kata tak maulah. Yang tu. Tapi ketika keadaannya tu yang sedikit itu, tapi yang sikit itu orang soleh. Orang soleh ni apa? Orang yang berilmu, orang yang adil sembahyang, istiqamah dalam sembahyang, depa imarahkan masjid, depa tahu keadaan imam ni. Maka suara ni lah yang diambil. Suara ni lah yang ambil. Walaupun sikit. Itu. Dan orang yang beragama, maka iaitu yang diikuti orang-orang yang sedikit tadi tu. Sebab dia tahu. Sebab dia tahu yang 3 orang imam ni. Imam yang pertama ni dicalonkan, yang kedua, ketiga. Dia tahu imam pertama ni dia dah imam dah. Maknanya apa? Dia rajin di masjid. Imam yang kedua ni tak pergi masjid pun. Dia calon saja pun. Dia tahu. Sebab dia memarahkan masjid. Dia tahu. Jadi suara sedikit ni lah yang diambil. Dan makruh jadi imam jika makmumnya itu terlebih mengetahui ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Makruh jadi imam kalau ada makmum itu terlebih mengetahui ilmu fiqh. Sebab itulah al-muqaddam, orang yang terdahulu jadi imam itu apa? Orang yang ilmu pengetahuan fiqhnya terlebih. Bukan suara tu. Tang sini bukan suara. Tapi ilmu pengetahuan fiqhnya tu lebih. Itu dahulukan jadi imam. Sebab berkenaan dengan hukum hakam tadi. Selagi dia tak batas sembahyang tak erti pun. Dia tak erti batas sembahyang, rukun sembahyang, sunnah bab wajib, syarat dia tak tahu. Ketika dia buang angin, dia tak tahu buang angin tu batas sembahyang tak ada sembahyang. Makmum belakang dia dah nampak bau dia ni. Kan siapa yang buang angin ni? Dia tak erti, maka dia teruskan sembahyang, batallah sembahyang. Jadi maknanya apa? Dia kena tahu hukum fiqh. Jadi makruh hukum dia apa? Jadi imam jika makmumnya itu terlebih mengetahui ilmu fiqh. Sebab kalau ada tuan-tuan guru kan, kena adab kita apa? Kena sila dia duduk jadi imam. Melainkan atau terlebih makmum itu bacaannya, ataupun kalau makmum semua ni yang ni sama bab fiqh dia, tapi yang ni bacaan dia lebih. Ini kena ke depan. Bacaan dia lebih. Bacaan dia apa? Fasih dalam bacaan Quran dia ada yang lebih. Bab fiqh dia sama. Bab fiqh sama. Tapi dia yang lebih dia apa? Bab bacaan. Maka dia dahulukan. Yang tu. Daripada imam itu. Melainkan jika orang yang lebih itu enggan. Melainkan tok guru ni apa? Dia kata, hamba yang ada imam. Yang biasa jadi imam, lebih jadi imam. Itu boleh. Melainkan apa? Dia dah tersilap dah. Tapi tak berkata apa yang biasa jadi imam, yang imam. Maka boleh naik. Macam tu. Melainkan dia enggan. Mana dia apa? Dia persilakan pula orang yang biasa jadi imam di situ. Menjadi imam. Jadi imam, maka harus orang yang kurang itu jadi imam. Dia persilakan. Contoh yang dia persilakan anak murid dia jadi imam. Boleh, tak ada masalah. Sila jadi imam. Sebab apa? Dah dia persetujuinya. Itu adab. Sebab kita berkenaan dengan adab di sini. Yang kedua, apabila disuruh pilih oleh orang yang akan seorang di antara jadi muazzin dan jadi imam. Dipilih. Nak jadi mana? Jadi muazzin ke jadi imam? Kalau ada pilihan dua ni, mana yang kita pilih? Maka semestinya seyogianya bahawa memilih ia akan jadi imam. Kalau dipilihkan nak jadi apa? Jadi imam ke imam? Maka semestinya dia memilih jadi imam. Jadi imam. Karena apa? Karena jadi imam itu afdal daripada jadi muazzin. Imam tu lagi afdal. Walaupun setengah ulama kata apa? Muazzin tu afdal kan? Tapi apa? Imam itu lagi afdal bandingkan dengan muazzin. Dan makruh menghimpunkan jadi muazzin dan jadi imam. Dia borong semua. Jadi imam pun dia, muazzin pun dia. Melainkan tak ada orang. Tak ada apa. Dia borong semua. Dia tok bila, dia imam juga. Dia borong. Tak dapat apa? Tak dapat apa dah lebih. Tapi cara ni salah.
Cara ni apa? Makruh hukum dia. Tak boleh menghimpunkan imam sekali muazzin ada. Tetapi semestinya apa? Imam itu lain daripada muazzin, asing. Muazzin lain, imam lain. Melainkan tak ada orang. Tak ada orang dah. Imam pun dia, Tok Bilal dia. Tok Bilal tak main. Dia imam main dah. Ustaz ada azan dah, dia azan. Boleh. Sekali lagi tiba-tiba Tok Bilal main. Dia qomat. Boleh. Tak ada masalah. Dan kata setengah ulama jadi muazzin itu afdal. Ada setengah ulama kata apa? Jadi muazzin itu afdal daripada jadi imam. Yang itu. Yang ketiga, adab yang ketiga, bahawa hendaklah imam itu memeliharakan sembahyang pada awal waktu. Ini kena tengok. Imam itu sepatutnya kalau dia lantik jadi imam, sepatutnya dia mai sebelum azan. Itu imam. Dia mai masjid ke surau dia lantik, dia mai sebelum azan. Jangan orang ramai tunggu dia. Orang ramai tunggu dia. Ni tak boleh. Imam siapa ni? Imam dilantik. Itu. Bukan imam terjun tu. Imam terjun tu tak ada kewajipan dia. Imam terjun ni apa? Bila-bila tak ada imam dia main. Itu kan kewajipan dia. Sebab kerja tu imam yang dilantik. Itu. Imam terjun ni itu pulang dia lah kan. Imam nama imam terjun. Bila-bila dia terjun kan. Jadi memeliharakan sembahyang pada awal waktu. Jadi ingat. Jadi imam ni penting apa? Dia hendaklah meliharakan sembahyang pada awal waktu. Sebab sembahyang itu afdal dia ketika di awal waktu. Itu afdal dia. Dan semestinya, seyogianya, jangan mentakhirkan sembahyang itu sebab menanti akan orang yang banyak. Jangan dia takhirkan sembahyang itu, punca dia apa? Nak tunggu orang ramai. Jangan. Nak tunggu orang ramai. Mana apa? Luput afdal sembahyang awal waktu ni. Tunggu orang ramai. Tunggu dulu. Orang yang ramai, orang ramai itu, kadang-kadang apa? Dia bukan tak dengar azan. Dia dengar azan dah. Tapi dia saja dia tak akhirkan. Dia pergi makan dulu, makan tom yum dulu. Tak lagi dah tu. Dia tahu surau ni dia qomat dia 30 minit. Dia tahu azan ni surau ni 30 minit ataupun masjid ni lama ni. Dia dan lagi minum teh. Orang apa dia dan minum apa? Makan apa? Roti canai lagi. Jadi jangan tunggu. Jangan tunggu. Maknanya apa? Kena imam ni berikan suatu peranan. Sebab itulah imam suatu tempat tu masjid. Kalau orang tak tengok, jemaah tengok, di imam tu datang awal waktu, jemaah pun akan tengok. Dia pun akan awal waktu. Sebab jemaah ni kadang-kadang tengok imam, dia takut juga mais. Saya tak reti imam ni. Dia nak jemaah. Tapi sebab imam tu lambat mai, dia pun malas juga nak pergi kan. Sebab apa? Sebab kita tak ada orang. Qomat dah. Tok Bilal tengok kanan kiri, tak ada orang. Dia tak reti imam. Kena dia pergi naik juga, tak reti imam. Dia takut. Jadi imam ni kena ada peranan dia, besar peranan dia. Sebab itulah pahala pun besar juga. Dan pahala besar juga. Jadi imam dilantik ni kewajipan dia datang awal waktu dan jaga sembahyang awal waktu. Dan semestinya sembahyang itu sebabkan jangan menunggu, mentakhirkannya sebab menunggu orang banyak. Karena berjamaah yang sedikit itu pada awal waktu itu terlebih afdal daripada banyak orang berjamaah pada akhir waktu. Itu. Jamaah sikit pada awal waktu itu terlebih afdal dibandingkan dengan jamaah banyak di akhir waktu. Itu. Dan kata setengah ulama, apabila hadir pada awal waktu 2 orang, maka jangan menanti dah 3 orang pada akhir waktu. Dan apabila hadir 4 orang pada sembahyang jenazah, maka jangan menanti 5 orang. Yang tunggu dah. Ada hadir dah 4 orang, sembahyang terus. Ada hadir dah 3 orang, sembahyang terus. Jangan tunggu. Tunggu sekejap lagi 5 minit lagi. Jangan tentu. Sebab kita nak tengok sembahyang awal waktu tu, nak afdal awal waktu tu. Sebab ikutkan jemaah dah kan. 3 orang jemaah dah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lambat datang pada sembahyang subuh ketika itu pada suatu hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lambat datang ketika sembahyang subuh dalam musafir, ketika musafir. Kerana bersuci, disebabkan suci pun suci kan. Lambat datang, maka tiada dinanti akan dia oleh sahabat. Sahabat tidak menunggu. Bahkan jadi imam masa itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu
hingga luput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu rakaat. Satu rakaat luput. Maka berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang kedua. Lalu kata sahabat, maka takut kami. Kami takut dah ni. Kami merasa takut dah. Selagi Nabi marah ke apa? Kan? Kami takut dah. Maka takut kami daripada demikian itu. Kami takut dah ni. Apa berlaku ni? Sebab apa Nabi tengok-tengok apa? Nampak satu rakaat. Sebab sahabat ni adab kepada Rasulullah tu, subhanallah. Adab dia apa ni? Kepada Rasulullah hebat. Adab dia apa? Dan akhlak mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka ta'zim kepada Rasulullah. Dan mereka rasa takut apa ni berlaku ni. Semua takut. Jadi, maka sabda Nabi SAW, jangan kamu takut. Nabi tahu. Nabi tahu yang mana? Tengok, subhanallah. Firasat Rasulullah SAW. Sebab itulah, murabbi. Murabbi ni tahu dia bagaimana keadaan yang dididik itu. Dia keadaan orang yang dididik dia tu. Seorang tok guru ni, kalau dia mentarbiah seseorang itu, dia tahu keadaan orang tu. Muka sedih ke macam mana? Apa masalah dia ni ke apa ke? Subhanallah. Maka Nabi kata apa? Jangan takut. Jangan takut. Dan sesungguhnya baik yang demikian itu, maka perbuat oleh kamu. Nabi kata apa? Perbuatan itulah baik. Buatlah macam tu, kata Nabi SAW. Jangan tunggu. Mana apa? Ada jemaah terus sembahyang 5 waktu. Jangan tunggulah. Kita tunggu siapa? Sudah tu tak siap lagi. Jangan tunggu. Jangan tunggu pasal apa? Dia ni orang hebat. Jangan macam tu. Dia orang hebat. Dia orang hebat ni. Dia ketua sini. Jadi kalau kita tak tunggu, dia marah dia. Kan? Dia marah kat kita. Dia tak boleh kita tunggu macam tu. No? Dan lagi satu masa adalah lambat Nabi SAW datang sembahyang zuhur. Maka didahulukan oleh sahabat akan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hingga datang Nabi SAW, padahal mereka itu dalam sembahyang. Maka berdiri Nabi SAW pada pihak sisi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi berdiri, no? Dan sunnah jangan imam itu menanti akan muazzin. Dan sunnah jangan imam itu menanti akan muazzin, dan hanya saya muazzin itu menanti akan imam kerana iqamat. Maknanya apa? Jangan imam itu menanti akan muazzin, tapi hendaklah muazzin itu yang menanti akan imam kerana iqamat tadi. Dia berikan satu isyarat kepada imam. Boleh iqamat tak? Iqamat. Imam kata boleh. Jangan apa? Tu imam pula minta izin kepada muazzin. Kata, suruh iqamat lah. Orang tu. Tapi adab dia apa? Adab dia muazzin. Kena minta laluan kepada tu imam. Boleh ke tak iqamat? Macam tu. Tu cara dia, adab dia. Mana dia apa? Kalau isyarat macam ni, muazzin izin ni, sama ada izin secara macam tadi tu, ataupun dia macam lah ni, kan ada masa dah, jam. Kan ada waktu qomat tu kan. Itu pun dikira termasuklah tu. Masa jam tu kan ada berapa minit kan, lepas qomat tu 3 minit ke 5 minit ke. Habis jam tu qomat. Yang tu nama termasuk juga. Tapi kalau tok imam dah meminta qomat sebelum lagi habis tu, qomat jelah. Sebab apa? Yang dipegang itu adalah izin tok imam, bukan izin orang ramai. Yang tu. Dan orang yang sembahyang sunnah macam mana Ustaz? Tak boleh sembahyang sunnah. Makruh hukum sembahyang sunnah ketika qomat. Makruh hukum sembahyang sunnah. Dan apa? Dan dia hendaklah membatalkan sembahyang sunnah dia. Ketika mana? Ketika qomat. Jangan teruskan sembahyang sunnah ketika itu. Sebab dah mulakan sembahyang. Jangan imam nak qomat, kita nak kalut nak sembahyang sunnah. Ini salah. Sebab apa perkara ni berlaku? Sebab tak mengaji. Sebab tak mengaji. Itu. Dan setengah jangan imam itu menanti muazzin. Maka apabila hadir imam, maka jangan menanti akan orang yang lain. Kalau hadir imam, Tok Bilal ni tak payah tengok orang. Tak payah tengok orang, tengok belakang ke, adakah lagi sembahyang sunnah. Tak payah. Imam ada dah, qomat terus ya. Tak payah tengok pula belakang, tengok orang sembahyang sunnah, dia diam pula itu. Sembahyang sunnah dia diam. Bukan, itu tak ada, bukan adab. Bukan adab.
Qomat tu sebab apa? Tu imam dah. Tu imam kata qomat, qomat. Tak payah tunggu orang tengah sembahyang sunat. Sebab kalau kena layan orang sembahyang sunat sampai habis masa pun orang sembahyang sunat lagi. Sekali lagi apa orang yang main sunat juga. Tunggu. Lepas tu rakaat yang last kali orang yang main baru pula main sunat pula. Sampai bila? Tunggu macam tu. Yang tu izin tu imam. Mana tahu. No? Tu nama adab dia, no? Tahu cara macam itulah. Jangan tunggu orang main sunat, no? Kena qomat. Subhanallah. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi apa? Yang keempat adat imam ni apa? Hendaklah yang jadi imam tu jadi imam ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala. Imam ikhlas. Imam ikhlas ni apa? Khalisah lillahi taala. Dia imam ni sebab imam ni berat. Imam ni bukan ringan. Memimpin orang semayang. Tu imam memimpin orang semayang. Perkara adab ni dia dahulukan. Berat ni. Ilmu tu kena cukup. Ilmu tu kena ada. Sebab itulah apabila ilmu tu tak ada, ilmu tu kurang, jangan duk kalau jadi imam. Sebab berat. Tanggungan tu berat. Subhanallah. Sebab itulah imam ni dia mesti dilantik. Mesti ditetapkan imam tu siapa. Imam rawatib ditetapkan. Imam 5 waktu ditetapkan. Itu. Jadi mestilah dia ikhlas bagi Allah Ta'ala serta mengajarkan apa yang diamanahkan Allah Ta'ala akan dia pada taharahnya. Mengerjakan apa yang diamanahkan Allah Ta'ala kepadanya pada taharahnya dan segala syarat sembahyang. Maka dia kena betul-betul tersempurnakan tu. Benda yang dia ketahui itu. Daripada mana? Daripada taharah lagi tu. Kena cukupkan. Sebab ada rahsia kerusukan sembahyang ini. Dia tengok imam juga. Yang tu, no? Dan makna ikhlas itu sekira-kira tiada mengambil ia akan upah atas jadi imamnya itu. Dan jika mengambil imam itu akan rezekinya daripada masjid yang diwakaf atas orang yang jadi imam dalam masjid itu, atau mengambil rezekinya daripada sultan atau daripada seorang manusia, maka tiada dihukumkan akan haram rezekinya. Tidak haram. Dia tidak meletakkan upah. Tapi apabila ada dah peruntukan, maka dia ambil itu tidak haram. Rezeki itu berkat. Dia ambil betul peruntukan. Bukan dia meletakkan, aku nak jadi imam, aku mau jadi imam, dia tengah letakkan apa nama harga. Tapi kalau peruntukan tu ada, contohnya apa? Dia juga kena menjaga sembahyang. Kita jaga jugalah dia. Dia jaga sembahyang kita, jaga sembahyang jemaah. Kita kena jaga dia. Agar jangan dia khusuk dia melibatkan kerja-kerja lain. Kalau dia tak ada punca rezeki, pendapatan dia akan pergi ke pergi kerja lain pergi jual goreng pisang ke, pergi pomen ke. Kalau lah macam tu, dia lambatlah main. Itu. Jadi tu imam ni dia boleh ataupun sultan ataupun kerajaan letakkan kepada dia rezeki ataupun sebulan gaji bulanan. Dia kata diberikan kepada dia, peruntukan ada. Itulah gunanya duit wakaf tu. Itulah gunanya duit yang kita infak tu. Baitul mal ataupun sebut dengan zakat kan. Itu guna dia untuk apa? Untuk bagi kepada untuk sara hidup kepada orang yang jadi imam ni. No. Dan seorang manusia dan sultan ataupun peruntukan tadi tu, maka tiada haram itu. Tetapi hukum dia apa? Makruh hukum dia. No. Dan mengambil upah menjadi imam pada sembahyang fardu itu terlebih sangat makruh daripada mengambil upah jadi imam pada sembahyang tarawih. Sebab apa? Sembahyang fardu tu wajib tu. Mana ada apa? Mengambil upah awal masuk betul Isyak lah 8.12. Mana terlebih makruh mengambil upah sembahyang imam sembahyang fardu dibandingkan dengan imam sembahyang tarawih. Dan seyogianya bagi imam itu bahawa menyucikan batinnya itu daripada segala maksiat dan segala dosa yang besar, dan menyucikan dirinya daripada mengekalkan dosa kecil. Sucikan diri, lepaskan diri daripada dosa besar dan kena jauhi mengekalkan dosa-dosa kecil ni. Contoh dia apa? Dosa kecil ni perkara apa? Contoh merokok kan. Merokok
Kan. Jadi tok imam ni kalau dia apa nama kurang jelah. Kurang dulu. Kalau nak tinggal terus ustaz, nak tinggal juga saja imam. Dia kata kurang lagi, kurang sikit. Yang tu. Jawab perkara-perkara macam tu kena kurang. Bab dosa besar ni apa? Mengetum contoh dia kan. Ada imam mengetum. Ada kan. Jadi kena tinggal tu itu benda tu. Lantik jadi imam jangan mengetum dah. Sebab lagi apa? Sebab lagi sembahyang 6 rakaat jadi dia. Ni insya-Allah kita tutup sampai sini. Kita cukupkan tu. Itu cukupkan. Baik, ini insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insya-Allah, no. Insya-Allah moga ilmu ini boleh kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Ini adab imam, no. Jadi kita tahu dah bagaimana kita dalam keadaan memilih imam tu, kita tahu dah. Dan kita bagilah peruntukan dekat imam agar imam tu dia tidak banyak kerja-kerja yang lain. Jadi hingga dia boleh fokus kepada imam. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan apa? Ustaz, saya tanya tadi yang penandakan muazzin jadi imam. Ya. Borong lagi sekali. Makruh tu ataupun bukan makruh semua? Perbuatan tu. Bukan, maksud saya makruh tu perbuatan dia tu. Kan orang lain tak mau naik. Adakah sebab orang lain berkebolehan tapi tak mau naik? Adakah makruh tu melibatkan semua? Ada. Jadi perbuatan dia tu saja hukum dia makruh. Dan maknanya apa? Ketika tu pun ketika tak ada sebab. Tapi ketika ada sebab, maka perbuatan itu tak makruh dah. Contoh sebab apa? Sebab tak ada orang. Tapi orang tak mau naik. Sama-sama lah tu. Itu hukum tak ada. Tu hukum dia tak ada. Hukum tak ada lah tu. Ada orang tapi dia tak mau. Dia hukum tak ada. Dia dihukumkan hukum tiada. Dia hukum ketiadaan. Walaupun ada orang dia tak mau naik, hukum tiada. Mana apa? Sebab itu. Maka sebab itu tak ada. Maka pada dia saja. Dan kalau ada sebab macam tu, tak tadi makruh. Sebab apa? Sebab tak ada orang. Lepas tu apa? Dia tu imam. Dia awal main dah. Apa tu bila dia lambat main. Tu bila masih tangkap ikan ke apa ke, nak mancing ke apa lagi, kan? Jadi lambat main. Jadi azan. Selepas dia azan tengok-tengok tak ada orang yang nak qomat. Kan? Ada pun tak mau, aku tak mau dah, kata dia pegang dia. Sembang boleh, tapi dia ketika qomat dia pegang ni dia. Kan dia kata tak boleh kata. Itu qomat ya. Qomat boleh. Jadi dia imam sekali. Qomat pun dia tak mau, patut lagi jadi imam kan. Kita boleh tahu dah. Imam boleh tak? Engkau ni kata itu. Wallahu a'lam bissawab. No, itu. Ada soalan apa lagi? Sila. Imam dia baca Fatihah. Baca Fatihah. Dan seluruh lagi tu. Seluruh lagi nak Berhenti itu. Lepas dia ambil alaihim. Hai. Alaihim orang yang mampu yang alaihim Dia berhenti itu, tempat tu dia ambil alaihim. Oh, tak ada. Tak boleh. Dia tak boleh ambil alaihim. Dia kena ambil ghairil maghdu, boleh. Ghairil maghdubi alaihim. Ataupun kalau dia nafas, contoh dia apa? Contoh nafas kita boleh. Waladhdallin tu ya. Waladhdallin. Kalau nafas dia, itu ingat kalau nafas tak sampai. Tak ingat nafas itu kalau orang nazak tu baru tak sampai tu. Tapi kalau nafas orang biasa sampai tu. Jangan ambil alaihim. Dia kan ghairil maghdubi alaihim. Ya ambil. Tak betul. Tapi tak sempurna bacaan tu tak semua. Tidak sampai bacakan sembahyang. Tak sampai tak sembahyang. Tapi tak sempurna bacaan tu. Tu saja. Tak betul. Jangan pergi mufaraqah pula. Tak sampai. Allahu a'lam. Baik. Ada tak ada? Okey, insya-Allah kita tutup dengan Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa binuril Fatihah wa bi sirril Fatihah nas'aluka an tarzuqna sihah fid din wa dunya wal akhirah ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala wan niqam wa ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Allah idfa' 'anal bala ya Rahman idfa' 'anal bala ya Rahim kulla bala wa waba wa hammin wa ghammin wa dhiqin wa shiddah wa niqmah wa fitnah Allahumma idfa' 'anal bala wal waba wal munkar was suyub wal mukhtalif wasyada'id wal mihan ma zahara minha ma batan fi baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.